Anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Arif dan kali ini saya nak bersama dengan rakan setugas Ridauddin Daud yang bersama dengan saya pada jam ini. Ridauddin pada kemarin sebenarnya kan? Pada Rabu. Menjadikan laporan khas. Ini bersempena dengan Op Benting yang kita lihat susulan dengan penularan COVID-19 ini kita menutup sempadan. Jadi Op Benting itu dijalankan untuk memastikan bahawa tidak berlaku orang kata orang pendatang asing tanpa izin dan sebagainya merentasi sempadan negara, dan ini dilakukan dan juga kisah laporan ini juga bertolak daripada apa yang kita lihat bagaimana terbunuhnya wiranegara yang bertugas di perbatasan di sempadan Malaysia Thailand, dan juga laporan ini kita melihat di peringkat udara kan? Ya betul, tinjauan udara untuk kita melihat bot-bot nelayan asing yang mungkin memasuki perairan Malaysia secara haram dan sebagainya. Okey, pertama sekali untuk mendapatkan naik ke atas kapal terbang itu bersama-sama dengan pasukan APMM itu, bagaimana proses permulaannya, kalau boleh ceritakan? Okey, baik. Sebenarnya saya mungkin tidak begitu peka dengan prosesnya bagaimana, tapi apa yang saya tahu biasanya ini adalah dapat daripada editor. Kita beritahu pada hari Isnin. Pada waktu itu saya ingat lagi saya sedang cover Nancy Shukri, Menteri Pelancongan punya PC. Dan pada waktu ada nampak ada rakan sahabat kita lah, rakan media kita share dalam grup ada tinjau APMM secara melalui udara. Kalau nak pergi sertakan nama dan juga nombor IC siapa yang nak pergi. Dua orang ditawarkan lah. Ya, ditawarkan. Satu reporter, satu cameraman. Jadi pada waktu itu saya lihat, saya baca, okey tak apalah, sebab tarikhnya pun 25 hari bulan. Kebetulan 25 hari bulan saya cuti. Lepas tu okeylah, saya pun buat kerja macam biasa. Belum habis lagi PC Nancy Shukri, tiba-tiba Ehsan Yahya, editor kita, mesej saya, "Din, bagi nombor IC dengan nama." Saya dah agak lah, ini mesti saya kena pergi ni kan. Saya terus, dia tanya 25 tu cuti ke tidak. Saya cakap kalau cuti pun saya nak pergi. Saya nak kerja juga. Saya cakap itu okeylah, jadilah. Jadi cara dipendekkan cerita, akhirnya saya dengan Rizal Rahim, kameraman yang pergi. Jadi itulah proses yang kira mungkin ada daripada APMM sendiri yang berhubung dengan rakan-rakan kita dan kemudian disampaikan kepada kami, dan akhirnya itulah dua nama itulah yang dipilih, 2R, Rizal dan juga Ridauddin, dipilih untuk naik kepada pesawat Bombardier, tak silap saya APMM punya. Saya daripada dahulu sebenarnya memang berkeinginan untuk mengikuti tinjauan seperti ini dan sebagainya. Tidak berkesempatan. Ridauddin berkesempatan. Apa rasanya melihat dan juga meninjau sempadan negara dari udara ini? Macam mana rasanya tu? Okey, baik. Rasa dia tu boleh dikatakan excited pun ada, nervous pun ada, sebab kita atas udara kan risau, mana tahulah mungkin tiba-tiba nelayan atau mungkin bot-bot asing mungkin melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak duga. Tapi memang boleh katakan sebenarnya secara keseluruhannya sebenarnya memang daripada awal saya excited. Memang sampai dapat arahan tu balik, saya terus bagi tahu family saya nak naikkan terbang semua ni semua. Memang mereka pun sama-sama excited, sebab jelas betul macam Najib cakap, Najib tak berkesempatan. Saya juga sepanjang saya bekerja daripada 2013 memang ini pertama kali saya naik pesawat bersama dengan APMM ataupun dengan mana-mana pun. Ini APMM pertama kali meninjau sempadan, dan bila dia sampai di atas sebenarnya saya agak terkejut. Saya agak pelik lah. Mungkin mereka ada cara tersendiri untuk melihat sempadan. Yalah, bayangkan kalau kita di darat, kita tahu batu sempadan mungkin menandakan itu adalah sempadan negara kita. Tapi di laut, semuanya laut. Jadi saya tak tahu dari mana sempadannya, dari mana itu semua tak tahu. Tapi mereka tahulah, mereka ada mesin radar semua. Jadi itu antara yang menarik. Walaupun kita tahu bila kita dah sampai, bila ada APMM beritahu, okey, kita dah sampai ke sempadan Thailand, kita sampai ke sempadan Indonesia. Jadi itulah penerbangan 4 jam kami tu, rupanya kami sampai ke sempadan Thailand dan juga sampai ke sempadan Indonesia. Jadi boleh katakan memang agak teruja lah dalam masa, orang kata dalam masa 1 hari, dalam masa 4 jam saya pergi sampai ke tiga negara, Malaysia, Indonesia dan Thailand. Jadi itu sebenarnya cerita kat orang lah. Saya cerita orang dalam masa 4 jam. Negara menutup sempadan. Ya betul, saya lepas untuk terbang. Itu yang menariknya, sebab kalau tengok visual ni, visual pelepasan Ridauddin kan di lapangan terbang Subang ya. Ya betul. Subang, dan juga berada di udara. Kalau kita lihat di udara itu, bila Ridauddin balik ke pejabat, Ridauddin ceritakan bahawa ke atas tu sebab lama kan, berjam-jam, kadang-kadang rasa bosan itu timbul sedikit. Betul, sebenarnya. betul. Tapi fokus pegawai APMM ini tidak pernah beralih arah dan sebagainya kan. Macam mana Syarif? Betul. Masa saya mula sampai, mata saya sebenarnya terpandang pada seorang lelaki di sebelah kanan sini. Depan ada 2 pilot dan co-pilot. Di sebelah kanan saya ni memang daripada awal sampai habis tak bercakap langsung. Memang tak bercakap langsung. Tengok pada radar, dia ada something yang tekan, saya tak tahu apa benda tekan tu, mungkin koordinat atau something. Tekan, catat nota, letak sebelah, ambil lagi catat. Yang lain-lain ni pilot macam biasalah akan fokus pada penerbangan. Ada lagi 2 orang ni akan duduk di tepi tingkap, ambil binocular, lepas tu duk akan lihat
tengok mana bila sampai sepadan, itulah memang betul lah apa yang seperti salah satu kru cakap. Sebelum kami berlepas, dia ada diberikan makanan. Dia kata nak makan sekarang. Kalau dah sampai kat kawasan OP memang tak sempat. Rupanya saya macam saya boleh je makan kot, bukan takkanlah sibuk sangat pada pandangan saya macam itulah. Tapi rupanya memang sibuk. Bila sampai dah hampir memang ke depan ke belakang. Ada saja kerja. Seorang ni sebelah kanan ni. Mereka lah. Ya, mereka. Okay. Kami duduk je lah, kami tengok. Okey, kejap lagi beritahu. Okey, kita dah sampai dah. Kita jumpa ada nelayan di Syakir Indonesia sedang cuba nak ceroboh. Mereka beritahu. Jadi kami pun okey tengok. Tapi memang boleh dikatakan memang daripada awal sampailah habis memang boleh dikatakan memang tak ada langsung lah nampak macam mereka ni konon macam berehat ke apa, tidak ada. Memang lebih-lebih lagi yang pilot confirm lah, yang sebelah kanan saya ni, yang kalau tak silap saya nama beliau ada saya catatkan, Lieutenant kita nampak tadi ya. Lieutenant Komandan Maritim Muhammad Hafizi Muhammad Noor. Memang pada awalnya saya lihat beliau memang saya cakap mungkin dia tak jadi start cakap dengan orang kan. Fokus lah kepada kerja, tugas sangat. Malah nak kacauan. Tapi itulah bila dah sampai di bawah, elok bersembang. Sembang macam biasa, macam tak ada apa. Beliau lah yang bagikan info kepada kita, dapat berapa orang, dapat di mana. Jadi beliau juga sempat minta maaf lah, sebab dia kata atas pun dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh nak sembang sebab kerja ni sebelum operasi, masuk operasi, selepas operasi tak habis lagi. Jadi itulah sebabkan dia minta maaf lah. Beliau minta maaf, kata tak dapat nak sembang atas pesawat. Jadi kami macam okey, patutlah memang nampaklah sibuk. Memang semua nampak sibuk. Itu yang sebenarnya kita orang biasa ni tak faham kadang-kadang. Kita tak nampak. Kadang kita rasa macam apa yang susah sangat untuk menjaga sempadan ni. Tapi kalau kita lihat luas sempadan perairan negara itu untuk kita jaga, berjam-jam untuk kita melihat saja ada pencerobohan kapal nelayan asing atau tidak, dan semua data-data ini harus dihantar ke pihak lain untuk diambil tindakan kan. Betul. Ini yang menyebabkan sebab apabila kita it's a wake up call lah kita rasa kan kadang-kadang. Dan juga pesawat yang kita saksikan ini adalah radarnya kan. Ya betul. Dilihat kapal nelayan dan sebagainya. Okey. Pesawat yang dinaiki oleh Daudin ini saya lihat saiznya kecil sahaja kan. Betul. Apa rasanya tu? Sebab saya diberitahu oleh kameraman Rizal, Daudin pening kepala atas apa yang berlaku sebenarnya ni. Saya ingat cerita ni tak keluar. Tak apalah. Saya ceritalah. Betul memang saya mengakui pada waktu tu memang saya pening kepala. Tapi antara kru yang bercakap kan, mulanya saya okey. Sejam pertama saya okey. Tak ada masalah. Tapi selepas saya itu kami duduk, dia boleh katakan ada 3 bahagian. Satu di bahagian kokpit pesawat, kemudian bahagian tengah di mana media duduk, dan satu lagi bahagian ekor di belakang sayap. Itu di mana kru-kru lain duduk, ada 2 orang kru duduk. Jadi okeylah, mula memang saya okey, tak ada masalah. Sampailah ada rakan ajak mari duduk belakang sejuk sikit. Betul, saya pergi belakang memang sejuk lah. Tapi yang masalah yang belakang ni, macam yang ada satu kru tu cakap, masalahnya bila di belakang setiap pergerakan pesawat tu kita rasa. Belok ke kiri kita rasa bergerak. Belok ke kanan kita rasa. Bila dia turun ke bawah kita rasa. Benda-benda macam tu yang kebetulan pula masa saya duduk tu dah sampai di kawasan OP, memang banyaklah naik turun ke belok kiri kanan. Jadi itu yang menyebabkan mula ada sedikit sepening. Lepas tu saya fikir tak apalah. Kemudian kru beritahu tak apalah duduk depan, sebab biasa dia katanya media biasanya kami akan letak di depan sebab di depan tak rasa sangat. Okeylah, saya pun pergi ke depan. Betul lah, memang betul. Memang di depan memang kita tak rasa bila ada pergerakan kurang rasa. Tapi di belakang memang teruk. Itu saya pun first time lagi kan. Rizal mungkin dah banyak kali naik itu yang dia gelakkan saya dalam, tapi tak apalah kan. Itu tak apalah, itu tak kisah, tak masalah. Tapi dia pun banyak support jugalah. Dia beritahu kalau pening jangan layan. Okay, lawan kerja macam dia memang saya tengok berjalan sebab dia pun kata dia pun ada rasa pening tapi dia lawan, dia layan, dia tak layan. Jadi saya pertama kali tak berapa faham, tapi betul lah. Tapi itulah pengalaman yang saya boleh cerita ke orang kata itu juga boleh katakan sebagai antara cabaran kita lah menjadi wartawan. Orang lain tak cuba, kita cuba. Walaupun kita pening-pening turun sampai ke lokasi, saya dengan Rizal kelang kabut, buka ni semua komputer semua, terus hantar visual, terus hantar berita untuk keluar malam tu juga. Jadi itulah boleh katakan cabaran dalam pening-pening kepala tu. Kita paksa, kita hantar dan terhasillah laporan yang saya buat baru-baru ni. Terbang tak berapa nak tinggi ya? Berapa ketinggian sebenarnya? Ya betul. Dia terbang dalam antara 1000 ke 1500 kaki sebegitu sebab dia nak melakukan pemantauan. Jadi boleh dikatakan sepanjang masa sebelum kami sampai ke kawasan OP memang kami terbang di atas awan lagi. Tapi bila sampai kawasan OP kebanyakannya di bawah awan. Jadi kita nampaklah awan di atas dan kemudian kita nampaklah laut di bawah semua. Adakah pasukan APMM memberitahu macam mana mereka sebenarnya mengesan kapal itu milik Malaysia ke ataupun asing? Itu saya tidak, tapi biasanya berdasarkan pengalaman lah. Lepas tu mereka pun ada binokular, biasanya macam itulah. Saya pun tidak sempat bertanya lebih sebab mereka pun kelang kabut masa tu nak balik semua, nak simpan pesawat. Jadi antara itu antara pengalaman mereka lah, dapat mengenal pasti daripada Indonesia ke atau daripada Thailand. Itu memang saya memang berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan pemerhatian mereka lah. Dari jam berapa mulanya terbang tu dan pulang semula ke airport Subang ni jam berapa? Kita sampai di
markas maritim Subang tak salah saya tempat dia sampai lebih kurang dalam pukul 1 sebab diarahkan tak sampai pukul 1 pun dalam 12.50 sebab kami difahamkan perlu sampai pukul 1. Kami sampai pukul 1, okey kelar kabut tiba-tiba kru datang cakap kami dah lambat. Kami macam dah lambat. Okey tak apalah, rupanya pilot kata penerbangan terpaksa diawalkan sebab nampak cuaca macam tidak apa elok. Jadi kami mula terbang, kalau tak silap saya dia lebih kurang dalam 1.15 lah, 1.15 tengah hari dan sampai balik ke Subang 5 lebih lah. Saya rasa dah 5 suku ke 5 setengah macam tu lah. Kira total perjalanan penerbangan kami boleh kata 4 jam lebih lah. Jadi bayangkanlah 4 jam tu mereka macam hanya melihat, macam dalam story saya buat, hanya melihat langit biru dan lautan yang terdampar luas. Langsung kalau kita pusing di sekitar KL, ya betul. Kalau pusing sekitar KL mungkin kita seronok sebab banyak bangunan kita boleh tengok. Bayangkanlah jalan depan laut, jalan belakang pun laut, kiri kanan semua laut. Jadi memang saya boleh katakan saya tabik hormatlah kat orang macam mana mereka boleh dengan keadaan sebegitu 4 jam, boleh katakan hampir setiap hari walaupun bertukar-tukar. Tapi itulah bayangkanlah, mungkin betul lah macam Raja cakap wake up call lah sebenarnya sebab kita tak tahu sebelum ni, ada kita nampak kita tahu sebenarnya mereka menjalankan kerja dengan sangat-sangat committed dan memang sangat sukar sebenarnya. Adakah mereka ada berkongsi selepas tamatnya sesi tersebut apa mungkin pengalaman mereka sepanjang mereka bertugas menjaga sempadan dan juga perbatasan perairan negara ini, apa antara mungkin momen-momen besar yang mereka lalui? Adakah mereka kongsikan perkara itu? Oh, setakat ini tidaklah. Sebab itulah macam kami dalam itu pun kami tidak boleh nak berbual banyak sebab bila pilot memang tak boleh langsung kacau. Betul. Sama juga dengan sebelah kanan saya ini memang tak boleh kacau langsung. Adalah 2 kru itu pun nak kacau pun tak boleh nak kacau sebab mereka pun memang sibuk ke depan ke belakang untuk cek semua. Kalau nak berborak pun agak sukar sebab bunyi pesawat tu memang sangat bising. Kalau saya nak bercakap dengan contoh dengan kameraman kami Rizal, memang kalau saya nak bercakap okey hujan tolong ambil gambar, memang dia kena dekatkan telinga ke mulut saya kena jerit. Dah dekat pun saya kena jerit lagi baru dia dengar. Jadi itu memang membuatkan kalau kami nak berborak pun agak sukar lah. Jadi tak dapat banyak perkongsian. Tapi saya fikir mesti ada banyak, mesti banyak kerenah, mesti banyak perkara yang mereka jumpa sebab mereka buat hari-hari kan. Jadi tapi itulah memang tak kisahlah apa jadi pun mereka tetap komited. Pada saya memang saya boleh tabik hormatlah kat orang. Secara harian ini memang jumlah mereka ya betul, minimum kru adalah 5 orang, mungkin boleh lebih tapi minimum kru 5 orang dalam satu pesawat. Jadi memang dia bukanlah setiap hari, hampir setiap hari memang daripada Subang terbang sampai ke boleh katakan pergi balik memang ratus ribu kilometer. Kalau ikutkan batu nautikal 597 batu nautikal kalau perjalanan kami berhari itu memang agak jauh. Bayangkanlah 4 jam. Itulah macam saya cakap, 4 jam yang tidak melihat apa-apa, hanya laut dan juga langit, tapi mereka boleh tempuhi dan nampak mereka enjoy, tidak nampak pun stres, tidak nampak tertekan, nampak enjoy. Dan itulah mungkin orang kata apa, antara nyawa dan juga tanggungjawab mungkin mereka lebih memilih untuk menjaga sempadan negara daripada terceroboh sebenarnya. Itulah sebenarnya semangat mereka yang sebenarnya kita perlu hormat dan juga sanjung lah selepas ini, tidak lagi lah mengecam mereka sesuka hati. Ya. Itu yang paling penting kita melihat kepada usaha melindungi sempadan negara ini di mana-mana sahaja, di kawasan perairan, di sempadan daratan sekalipun, di udara juga. Itu adalah tugas yang sangat sukar sebenarnya, yang kita sebagai rakyat biasa mungkin tidak nampak. Sebab itu laporan ini kita sediakan untuk kita memahami bagaimana mereka menjalankan tugas mereka. Ternyata susah. Untuk kita rasa biasa saja, tapi mereka ini lihat secara terperinci supaya memastikan bahawa tidak ada pencerobohan dan sebagainya. Laporan ini sudah pun disiarkan sebelum ini dan juga disediakan di laman web kami astroawan.com. Anda boleh saksikan untuk melihat laporan tersebut. Dan juga sekian saja cerita saya, Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.